Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tingkatan 5, bab 7, sistem pemerintahan dan pentadbiran negara Malaysia. Di bawah tajuk kecilnya, Negara Persekutuan. Sebelum cikgu nak mengajar, cikgu nak minta semua guru dan pelajar-pelajar untuk subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Okey. Mula-mula kita lihat dulu apa yang dimaksudkan dengan persekutuan. Persekutuan ni, tolong ingat, persekutuan berasal daripada perkataan sekutu. Sekutu pula berasal daripada perkataan kutu. Ya, salah, bukan kutu. Sekutu berasal daripada perkataan satu. Sebab tu bila disebut Persekutuan Malaysia bermaksud satu Malaysia. Cikgu ulang balik nah. Persekutuan berasal daripada perkataan sekutu. Sekutu ni pula datang daripada perkataan satu. Sebab tu bila disebut Persekutuan Malaysia bermaksud satu Malaysia. Jadi apa yang dimaksudkan dengan persekutuan? Persekutuan membawa maksud satu, iaitu satu bila dikembangkan menjadi penyatuan. Penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan dan beberapa buah kerajaan negeri. Dalam persekutuan ada dua kerajaan, iaitu satu kerajaan persekutuan dan kerajaan yang kedua adalah beberapa kerajaan negeri. Cikgu ulang balik nah. Persekutuan berasal dari perkataan satu. Satu dikembangkan menjadikannya penyatuan. Jadi penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan dan beberapa buah kerajaan negeri. Tugas kerajaan persekutuan dan negeri mengikut peruntukan dalam perlembagaan. Kuasa kerajaan persekutuan dalam senarai persekutuan dan senarai bersama. Manakala kuasa kerajaan negeri dalam senarai negeri dan senarai bersama. Jadi formula untuk maksud persekutuan ialah satu kuasa. Tengok penerangan formula. Sa merujuk pada satu. Sebutan satu, ada dua sebutan, sa dengan tu. Jadi cikgu ambil sebutan pertamanya sa. Sa merujuk pada satu. Tu merujuk pada tugas. Tugas ada dua sebutan, tu dengan gas. Cikgu ambil sebutan pertamanya tu. Jadi tu merujuk pada tugas. Kuasa merujuk pada kuasa juga. Jadi maksud persekutuan formulanya ialah satu tugas. Sa merujuk pada satu. Satu dikembangkan menjadi penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan dan beberapa buah kerajaan negeri. Tu pula merujuk pada tugas kerajaan persekutuan dan kerajaan negeri adalah mengikut peruntukan dalam perlembagaan. Kuasa kerajaan persekutuan adalah terkandung dalam senarai persekutuan dan senarai bersama. Manakala kuasa kerajaan negeri terkandung dalam senarai negeri dan senarai bersama. Jadi formula maksud persekutuan ialah satu kuasa. Okey, kita lihat senarai persekutuan dulu. Dalam senarai persekutuan, semua sekali ada 16 perkara, kena ingat. Untuk pelajar di sekolah cikgu minta dia ingat dua perkara dah cukup dah. Kesihatan dan pelajaran. Okey, kita lihat satu-satu dulu. Yang pertama adalah kesihatan. Yang kedua, kewangan. Yang ketiga, keselamatan dalam negeri. Yang keempat, pentadbiran dan keadilan. Yang kelima, kerakyatan negara. Yang keenam, pilihan raya negara. Yang ketujuh, keselamatan buruh dan sosial. Yang kelapan, orang asli. Yang kesembilan, pelajaran. Yang ke-10, pertahanan. Yang ke-11, jabatan ukur dan penyelidikan. Yang ke-12, kerja raya dan tenaga pusat. Yang ke-14, perniagaan, perdagangan dan perusahaan. Yang ke-14, keperkapalan, pelayaran dan pengangkutan. Yang ke-15, hal ehwal luar negeri. Dan yang ke-16, hal-hal lain. Jadi semua ada berapa perkara dalam senarai persekutuan? Ada 16 perkara. Untuk pelajar di sekolah cikgu suruh pelajar cikgu ingat dua perkara dah cukup dah, iaitu kesihatan dan pelajaran. Okey, seterusnya tengok senarai negeri.
Dalam senarai negeri ni ada 8 perkara. Yang pertama, tanah. Bila disebut tanah, tanah boleh buat apa? Boleh buat pertanian dan perhutanan. Kemudiannya ada 2 kerajaan, iaitu kerajaan tempatan dan juga kerajaan negeri. Kemudiannya ada perkhidmatan tempatan, ada hari cuti negeri. Kemudiannya ada 2 undang-undang, iaitu undang-undang negeri dan undang-undang Islam. Di sekolah cikgu suruh ingat undang-undang. Ada berapa undang-undang? 2 undang-undang. Undang-undang negeri dengan undang-undang Islam. Okey, last sekali tengok senarai bersama. Dalam senarai bersama ni ada 10 perkara. Yang pertama, beasiswa. Yang kedua, taman negara. Yang ketiga, perancangan bandar dan wilayah. Yang keempat, penjagaan haiwan. Yang kelima, kesihatan dan kebersihan awam. Yang keenam, parit dan tali air. Yang ketujuh, pemulihan. Yang ke-8, hiburan awam. Yang ke-9, perhubungan. Dan yang ke-10, kebajikan sosial. Bila disebut senarai bersama di peringkat persekutuan dan juga negeri, sama-sama mempunyai haiwan ataupun binatang. Jadi cikgu suruh ingat 2 perkara untuk senarai bersama. Ingat anak, sama-sama ada apa? Ada haiwan. Jadi penjagaan haiwan dengan semua haiwan letak di mana kalau nak jaga? Letak dekat taman negara. Ada dua perkara yang cikgu suruh pelajar cikgu ingat. Yang pertama, penjagaan haiwan. Dan yang kedua, letak di mana? Taman negara. Kalau senarai persekutuan tadi ada berapa perkara cikgu suruh ingat? 2 perkara. Pelajaran dengan kesihatan. Kalau senarai negeri ada 2 undang-undang. Undang-undang negeri, undang-undang Islam. Dan senarai bersama ni, ingat sama-sama ada apa? Ada haiwan. Jadi haiwan ni kena buat apa? Penjagaan haiwan dan letak di taman negara. Okey, seterusnya kita lihat kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan ni bertanggungjawab untuk menguruskan pentadbiran negara. Ya, peringkat negara dia yang uruskan pentadbiran. Ini meliputi semua aspek perkhidmatan seperti ekonomi, sosial, pendidikan dan keselamatan. Semua perkhidmatan dia yang urus. Sebab tu dipanggil menguruskan pentadbiran negara dalam semua aspek perkhidmatan. Badan pelaksana ataupun eksekutif ditugaskan untuk menjalankan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Malaysia. Siapa yang menjalankan kuasa eksekutif adalah badan pelaksana. Yang di-Pertuan Agong memiliki kuasa eksekutif. Siapa yang ada kuasa eksekutif? Yang di-Pertuan Agong. Jadi Kabinet atau Jemaah Menteri merupakan badan yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong. Di sini cikgu nak bagi tahu siapa yang ada kuasa eksekutif? Yang di-Pertuan Agong. Siapa yang menjalankan kuasa eksekutif itu adalah Kabinet atau Jemaah Menteri. Ya, yang menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong adalah Jemaah Menteri ataupun Kabinet depa yang jalankan. Tapi kuasa eksekutif itu dekat tangan siapa? Yang di-Pertuan Agong. Yang jalankan siapa? Kabinet ataupun Jemaah Menteri menjalankan kuasa eksekutif. Kuasa eksekutif kat siapa? Yang di-Pertuan Agong. Tengok, Jemaah Menteri diketuai oleh Perdana Menteri dalam kalangan ahli Dewan Rakyat. Ya. Jemaah Menteri mestilah diketuai oleh siapa? Diketuai oleh Perdana Menteri. Di sini, cikgu nak minta semua pelajar untuk ingat 3 perkara yang wajib ketahui. Yang pertama, tentang pentadbiran negara. Pentadbiran negara dia urus berapa aspek? Dia bukan urus berapa aspek, dia urus semua aspek perkhidmatan. Tak kira ekonomi, sosial, pendidikan dan juga keselamatan. Yang kedua yang pelajar wajib ingat adalah Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa apa? Kuasa eksekutif. Dan yang ketiga, siapa yang jalankan kuasa eksekutif? Jemaah Menteri ataupun Kabinet Menteri. Jemaah Menteri ini diketuai oleh siapa? Perdana Menteri. Jadi ada apa benda kena ingat? 3 perkara. Yang pertama, pentadbiran negara. Yang kedua, Yang di-Pertuan Agong. Agong wajib tahu. Agong ni ada kuasa apa? Kuasa eksekutif. Dan yang ketiga, Jemaah Menteri menjalankan kuasa eksekutif. Jemaah Menteri diketuai oleh siapa? Perdana Menteri. Okey, last sekali tengok kerajaan negeri. Kalau kerajaan persekutuan, tugasnya menguruskan pentadbiran negara. Kalau kerajaan negeri, tugasnya menguruskan pentadbiran negeri. Mengikut Perlembagaan Negeri berasaskan peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Kalau peringkat kerajaan persekutuan, kuasa eksekutif di tangan siapa? Yang di-Pertuan Agong. Kalau di peringkat negeri, kuasa eksekutif negeri di tangan
Sultan atau raja atau yang dipertua. Okey, Menteri Besar atau Ketua Menteri dilantik dari ahli Dewan Undangan Negeri yang mendapat kepercayaan majoriti. Dasar pentadbiran negara di peringkat negeri dijalankan oleh Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri atau Majlis Tertinggi dan Kabinet Negeri atau Setiausaha Kerajaan Negeri atau Pegawai Kewangan Negeri atau Penasihat Undang-Undang Negeri ataupun dikenali juga Ex Officio. Dia penilai yang menjalankan dasar pentadbiran negara di peringkat negeri. Jadi di peringkat kerajaan negeri ini ada 3 perkara yang pelajar wajib mengetahui. Yang pertama, pentadbiran negeri mengikut perlembagaan negeri berasaskan peruntukan dalam perlembagaan Malaysia. Yang pertama kena tahu kerajaan negeri menguruskan apa? Menguruskan pentadbiran negeri. Dalam negeri paling berkuasa siapa? Sultan ataupun raja ataupun yang dipertua. Sultan ni mempunyai kuasa eksekutif dalam kerajaan negeri. Kemudiannya, menteri besar dilantik di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri yang dapat kepercayaan majoriti. Ya, Sultan mesti dibantu oleh menteri besar ataupun ketua menteri. Menteri besar ni dilantik di kalangan siapa? Ahli Dewan Undangan Negeri yang mendapat kepercayaan majoriti. Jadi 3 perkara kena tahu. Yang pertama, menguruskan pentadbiran negeri. Yang kedua, Sultan mempunyai kuasa eksekutif. Dan yang ketiga, menteri besar. Menteri besar ni dilantik di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri yang mendapat kepercayaan majoriti. 3 perkara. Cikgu ulang balik lah. Kalau kerajaan persekutuan tadi, berapa perkara wajib kena tahu? 3 perkara. Kerajaan persekutuan yang pertama, menguruskan pentadbiran negara. Yang kedua, mempunyai agung. Apa tugas agung? Mempunyai kuasa eksekutif. Dan yang ketiga, jemaah menteri. Jemaah menteri menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong. Jemaah menteri diketuai oleh siapa? Perdana Menteri. Manakala peringkat kerajaan negeri pula, 3 perkara wajib pelajar mengetahui juga. Yang pertama, tugas kerajaan negeri adalah menguruskan pentadbiran negeri mengikut perlembagaan negeri dan juga berasaskan peruntukan perlembagaan Malaysia. Yang kedua, paling tinggi dalam negeri siapa? Sultan. Sultan mempunyai kuasa eksekutif negeri. Kemudian yang ketiga, Sultan dibantu oleh Menteri Besar. Menteri Besar ni dilantik di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri yang mendapat kepercayaan majoriti. 3 perkara tu wajib pelajar tahu. Pentadbiran, kalau negara pentadbiran, kalau kerajaan persekutuan, pentadbiran agung dengan jemaah menteri. Kalau kerajaan negeri, pentadbiran sultan dan juga menteri besar. 3 benda tu memang wajib pelajar kena mengetahuinya. Okey, last sekali kita lihat analisis kekerapan bab 7 untuk kertas 2 adalah SPM 2010 sampai 2019. Yang warna merah tu SPM sebenar, yang warna kuning tu adalah SPM ulangan. Tengok SPM sebenar. 2010 naik, 2011 naik, 2012 naik, 2013 tak naik, 2014 tak naik, 2015 naik, 2016 tak naik, 2017 naik, 2018 naik, 2019 pun naik. Maka 2020 berkemungkinan akan naik. Tolong bagi perhatian juga untuk semua tajuk dalam bab 7. Tengok SPM ulangan pula. 14 ulangan tak naik, 15 ulangan naik, 16 ulangan naik, 17 ulangan naik, 18 ulangan naik, 19 ulangan pun naik. Jadi 2020 berkemungkinan juga akan naik. Jadi yang ambil SPM ulangan pun tolong juga bagi perhatian serba sedikit untuk bab 7. Bagi pelajar yang ambil SPM pada tahun 2020, cikgu ulang balik dia punya trend. Yang warna merah tu yang ambil SPM sebenar 2020 ni, tengok yang warna merah SPM sebenar tu. Cikgu ulang dia punya trend . Naik, tak naik, tak naik. 2020 berkemungkinan akan naik. Okey, tengok analisis kekerapan tajuk untuk kertas 2 daripada 2010 sampai 2019. Tajuk apa kita belajar tadi? Negara persekutuan. Setakatlah ni dalam SPM sebenar 2 kali dah ditanya. Tahun 2012 dengan tahun lepas 2019. Jadi boleh juga bagi perhatian untuk tajuk ni. Okey, kita lihat contoh soalan struktur. Markahnya 2, 4, 4. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan yang ditanya, jelaskan konsep persekutuan. Apa kehendak soalan? Konsep persekutuan. Konsep ni bersamaan dengan maksud apa? Konsep adalah sama maksud dengan maksud. Cikgu ulang balik mungkin tak faham. Konsep juga merujuk pada apa? Konsep juga merujuk pada maksud. Kalau tak panggil maksud, kita panggil apa? Konsep. Jadi soalan ni tanya apa? Maksud persekutuan.
Tengok di ruangan jawapan soalan struktur ni ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Okey, sebelum tu tengok balik. Maksud persekutuan ada formula tak? Ada. Apa formulanya? 1 kuasa. Okey, jadi pembuka untuk soalan ni, konsep persekutuan ialah satu tu apa? Penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan dan beberapa buah kerajaan negeri. Titik. Lepas titik, ingat balik formula. Satu tu apa? Tugas. Tugas kerajaan persekutuan dan negeri mengikut peruntukan dalam perlembagaan. Lepas titik, ada lagi tak formula? Kuasa. Ya. Kuasa kerajaan persekutuan terletak dalam senarai negeri. Kuasa kerajaan persekutuan terletak dalam senarai persekutuan. Ya, sebab dia kerajaan persekutuan mesti dalam senarai persekutuan dan senarai bersama. Manakala kuasa kerajaan negeri terkandung dalam senarai negeri. Pasal apa terkandung dalam senarai negeri? Sebab dia kerajaan negeri dan senarai bersama. Okey, lihat soalan B. Soalan B 1 Roman. Dia tanya senaraikan bidang kuasa kerajaan persekutuan. Jadi jawapan untuk soalan ni, bidang kuasa kerajaan persekutuan ialah, tadi cikgu ingat kerajaan persekutuan ni dua perkara kan. Yang pertama pelajaran dan yang kedua kesihatan. Pandai. Okey, 2 Roman pula dia tanya kerajaan negeri. Kerajaan negeri tadi cikgu ingat dua perkara kan. Yang pertama undang-undang negeri dan yang kedua undang-undang Islam. Jadi bidang kuasa kerajaan negeri ialah berkaitan dengan undang-undang Islam dan undang-undang negeri. Okey, last sekali tengok soalan C untuk struktur. Dia tanya mengapakah penggagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dilakukan. Apa kehendak soalan? Mula-mula bulatkan mengapakah. Mengapakah merujuk apa? Sebab. Sebab-sebab penggagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dilakukan. Ya, sebab-sebab dilakukan. Tengok dia punya jawapan. Di ruangan jawapan soalan struktur ni, ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Ingat kalau tak ada, di ruangan jawapan nombor 1 Roman, 2 Roman. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Kalau ada nombor 1 Roman dengan 2 Roman, baru jawab toreh. Tengok di ruangan jawapan dia ada nombor 1 Roman, 2 Roman tak? Tak ada. Jadi kena jawab dalam bentuk ayat. Setiap ayat wajib ada apa? Ada pembuka. Tengok pembukanya. Sebab penggagian kuasa antara kerajaan persekutuan dengan kerajaan negeri dilakukan ialah untuk melicingkan pentadbiran. Titik. Lepas titik, penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi lepas titik, start dengan number. Kedua, koma, mengelakkan pemusatan kuasa. Titik. Lepas kedua. Ketiga, koma, mengurangkan beban kerajaan pusat. Titik. Lepas ketiga. Keempat, koma, memelihara hubungan baik antara kerajaan pusat dengan kerajaan negeri. Lepas keempat. Kelima, koma, mengekalkan kedaulatan Raja-Raja Melayu. Lepas kelima. Keenam, koma, mengekalkan kedaulatan negeri. Kalau nak buat jawapan lain lagi boleh tak? Boleh. Lepas keenam. Ketujuh, mewujudkan perpaduan antara negeri dan juga antara rakyat di negeri dan juga rakyat di persekutuan. Ke-8, mewujudkan keamanan dalam negara. Ya, kalau soalan 4 markah, pelajar boleh bagi setakat 4 je jawapan untuk struktur. Tetapi dalam sejarah digalakkan menjadi galak bagi jawapan lebih. Ya, jadi dalam sejarah boleh bagi jawapan lebih, tak salah pun. Sebab kita nak keluar periksa dalam keadaan was-was ke puas-puas. Ya, kalau nak puas-puas, bagi jawapan lebih. Di sini sengaja cikgu bagi sampai ke-6. Sebab cikgu nak para pelajar semua mempunyai kepelbagaian jawapan. Okey, last sekali tengok contoh soalan esei. Markahnya 488. Okey, kita lihat satu persatu. Soalan hello. Dia tanya jelaskan maksud persekutuan. Apa kehendak soalan? Maksud persekutuan. Ada formula tak? Apa formulanya? 1 kuasa. Okey, jadi pembuka soalan ni, maksud persekutuan ialah penyatuan beberapa buah negeri yang mempunyai sebuah kerajaan persekutuan dan beberapa buah kerajaan negeri. Titik. Tu adalah tugas. Tugas kerajaan persekutuan dan negeri mengikut peruntukan dalam perlembagaan. Titik. Lepas titik, kuasa kerajaan persekutuan dalam senarai persekutuan dan senarai bersama. Manakala kuasa kerajaan negeri dalam senarai negeri dan senarai bersama. Okey, lihat soalan B. B1 Roman. Dia suruh huraikan tentang kerajaan persekutuan. Kerajaan persekutuan ni ada 3 perkara yang pelajar kena tahu. Yang pertama, pentadbiran. Yang kedua, dalam persekutuan paling tinggi siapa? Yang di-Pertuan Agong, mempunyai kuasa eksekutif. Agong diketuai oleh Perdana Menteri. Perdana Menteri ni adalah ketua Jemaah Menteri. Jadi pembuka bagi soalan ni, kerajaan persekutuan ialah menguruskan pentadbiran negara meliputi semua aspek perkhidmatan seperti sosial,
ekonomi, pendidikan dan keselamatan. Titik. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, koma. Badan pelaksana atau badan eksekutif ditugaskan menjalankan kuasa eksekutif mengikut Perlembagaan Malaysia. Lepas kedua, ketiga yang di-Pertengah memiliki kuasa eksekutif. Ada lagi tak jawapan lain? Keempat, jemaah menteri menjalankan kuasa eksekutif yang dipegang oleh Yang di-Pertuan Agong. Lepas keempat, kelima, jemaah menteri diketuai oleh Perdana Menteri. Okey, seterusnya tengok dua Roman. Kerajaan negeri. Dalam kerajaan negeri, 3 perkara wajib ingat. Yang pertama, menguruskan pentadbiran negeri. Yang kedua, sultan atau raja atau yang dipertua mempunyai kuasa eksekutif. Dan yang ketiga, sultan dibantu oleh menteri besar yang dilantik di kalangan ahli Dewan Undangan Negeri yang mendapat sokongan, yang mendapat kepercayaan majoriti. Jadi dia punya pembuka jawapan, kerajaan negeri ialah menguruskan pentadbiran negeri mengikut Perlembagaan Negeri berasaskan peruntukan dalam Perlembagaan Malaysia. Penanda wacana apa cikgu ajak? Guna number. Jadi kedua, sultan atau raja atau yang di-Pertua memiliki kuasa eksekutif negeri. Lepas kedua, ketiga, menteri besar atau ketua menteri dilantik dari ahli Dewan Undangan Negeri yang mendapat kepercayaan majoriti. Okey, last sekali tengok soalan C. Sebagai warga negara patriotik, jelaskan peranan anda untuk mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan. Apa kehendak soalan? Peranan anda untuk mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan. Peranan kita. Okey, jadi dia punya pembuka, peranan saya untuk mengekalkan Malaysia sebagai sebuah negara persekutuan ialah taat pada pemerintah. Ya, betulkah peranan kita kena taat pada pemerintah? Ya, kena taat. Lepas bagi isi, kena buat huraian. Huraian yang cikgu ajak bermula perkataan hal ini. Hal ini agar dapat bersedia untuk melakukan kerjaan tenaga dengan menyertai pasukan keselamatan. Seperti polis, tentera dan bomba. Ya, contoh dah bagi dah. Pengganti kepada contoh adalah perkataan seperti. Jadi dah ada contoh di situ. Last sekali kena masuk kesan. Kesannya keselamatan negara terjamin. Pasal apa keselamatan negara boleh terjamin? Sebab adanya ramai jadi tentera, ramai jadi polis, ramai jadi bomba. Jadi keselamatan negara automatik terjamin. Okey, di sini cikgu nak ulang balik. Ada 4 perkara cikgu ajak untuk soalan kebat. Cara menjawab soalan kebat mesti ada 4 perkara. Yang pertama ada isi. Yang kedua ada huraian. Huraian bermula perkataan hal ini. Yang ketiga contoh. Contoh bermula perkataan contohnya. Dan yang terakhir ada kesannya. Jadi penanda wacana untuk isi yang kedua, cara cikgu ajak menggunakan number. Jadi peranan kedua ialah dengan memupuk perpaduan antara kaum. Huraiannya, hal ini dapat mengelakkan berlakunya perbalahan atau peperangan. Contohnya, peristiwa 13 Mei 1969 iaitu urusan antara kaum sehingga ramai yang terkorban. Last sekali kesannya, negara menjadi aman melalui perpaduan yang utuh. Lepas peranan kedua, peranan ketiga ialah dengan memupuk semangat patriotik atau cinta pada negara dalam kalangan rakyat. Huraiannya, hal ini dapat mewujudkan semangat ingin berkorban untuk negara. Contohnya, menentang pengganas di Lahad Datu. Dan last sekali kesannya, sebuah negara yang kekal berdaulat dapat diwujudkan. Ya, untuk soalan 8 markah, bagi 2 isi, 2 huraian, 2 contoh, 2 kesan pun dah cukup dah. Tapi dalam sejarah digalakkan menjadi galak, bagi jawapan lebih. Ya, bagi je jawapan lebih. Yang penting keluar paksa nak dalam keadaan was-was ke puas-puas. Ya, kalau nak puas-puas, bagi jawapan lebih. Okey, hanya sekadar itu saja daripada cikgu. Kita jumpa lagi dalam kelas sejarah seterusnya. Permintaan cikgu yang terakhir, tolong subscribe video cikgu ni agar cikgu boleh menambah lagi tajuk-tajuk yang lain. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.